Yang berbahagia pendaftar Universiti Malaysia Terengganu Tuan Haji Zulkifli Ibrahim, yang berbahagia Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah Tuan Haji Abu Hassan Ghazali, yang berusaha pengarah program PSNZ Open Day POD 2022 Puan Harisum Anida Musa, para pegawai kanan UMT dan tetamu kehormat, para jemputan, para hadirin, tuan-puan yang dihormati sekalian. Majlis mengucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-puan semua ke perasmian PSNZ Open Day POD 2022 pada hari ini. Untuk makluman tuan-puan para hadirin, PSNZ Open Day POD 2022 merupakan program tahunan PSNZ yang diadakan sebagai salah satu usaha mempromosikan perkhidmatan PSNZ serta mendekati dan menghargai para pelanggan warga UMT menerusi pelbagai pengisian aktiviti yang diadakan. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Majlis menjemput yang berbahagia Ketua Pustakawan Tuan Haji Abu Hassan Ghazali untuk menyampaikan ucapan alu-aluan sempena program pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis Encik Amir. Yang berbahagia Tuan Haji Zulkifli Ibrahim, pendaftar Universiti Malaysia Terengganu. Yang berbahagia Puan Azizah Hassan, bendahari Universiti Malaysia Terengganu. Tuan Haji Ma'nur Syukri, pengarah Pusat Pembangunan Penjaminan Kualiti UMT. Pegawai-pegawai kanan UMT. Tidak ketinggalan tetamu jemputan yang hadir pada hari ini, iaitu Puan Nurul Huda, Ketua Pustakawan Minza, dan rombongannya, Encik Kamarul Zaman, mewakili pengarah Perpustakaan Awam Negeri Terengganu, guru-guru daripada sekolah menengah dan sekolah kebangsaan di Terengganu yang menjadi rakan kolaborasi dengan PSNZ UMT. Saya dimaklumkan sekitar 15 buah sekolah yang dapat hadir pada pagi ini. Seterusnya, moderator dan para ahli panel yang akan bersama dengan kita program Bicara Buku sebentar lagi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya serta rahmatnya kita dapat bersama-sama untuk hadir bagi menjayakan dan memeriahkan lagi majlis pada hari ini. Terima kasih bagi pihak Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah kepada Tuan Pendaftar, Tuan Haji Zulkifli, kerana sudi hadir ke majlis ini, seterusnya merasmikan program PSNZ Open Day pada tahun ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh tetamu yang dapat hadir. Sesungguhnya kehadiran tuan-puan semua ke majlis ini amat bermakna bagi Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah khususnya dan UMT UMNO. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, seperti mana pengacara maklumkan tadi, PSNZ Open Day ataupun POD merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah sejak tahun 2017 lagi. Ianya melibatkan penyertaan pelbagai pihak meliputi para pembekal pengkalan data, pembekal buku, agensi-agensi luar, kerajaan dan swasta, serta pembekal dan peniaga-peniaga barangan dan makanan. Pelbagai pengisian program dianjurkan sebagai satu pendekatan PSNZ
dalam mempromosikan perkhidmatan dan produk-produk baru kepada warga UMP dan masyarakat setempat. Samping itu juga untuk memudahkan para pensyarah dan warga UMT mencari bahan-bahan bacaan untuk tujuan santai dan rujukan informasi semasa dan akademik serta memberi peluang kepada para peniaga meningkatkan pendapatan menerusi bus-bus jualan yang disediakan. POD juga menganjurkan aktiviti-aktiviti bercorak literasi maklumat menerusi klinik pengkalan data yang disediakan dan dilaksanakan sendiri oleh pembekal produk pengkalan data elektronik yang berkaitan. Pengisian aktiviti berbentuk kebajikan juga disediakan menerusi program seperti derma darah. Dan untuk makluman semua, setiap tahun kita buat di antara aktiviti program yang mendapat sambutan adalah aktiviti derma darah. Okey, kalau kita mula hari ini, saya dimaklumkan semalam dah ada dah pelajar dan staf yang datang nak derma darah. Maksudnya awal takut tak ada tempat tu. Okey. Tadi pun alhamdulillah dah ramai dan kita setiap tahun kita mendapat komen positif daripada Hospital Sultanah Nur Zahirah bahawa program kita anjurkan memang mendapat sambutan dan sentiasa melebihi target. Maksudnya yang mereka targetlah bilangan penderma. Okay. Alhamdulillah. Dan saya dimaklumkan juga tadi, insya-Allah pada tahun hadapan kita akan bekerjasama dengan PKU Universiti. Kalau belum ini dan hari ini kita direct dengan HSNZ. Maksudnya memang kita berbincang dengan PKU, jadi PKU maklum kita boleh direct kontak dengan HSNZ. Tapi bila dapat perkembangan yang positif daripada yang lepas, insya-Allah pada tahun hadapan kita akan berkolaborasi dengan PKU juga. Mungkin PKU adalah aktiviti yang boleh disekalikan dengan aktiviti derma darah nanti. Alhamdulillah. Okay. Dan di samping itu juga para pengunjung dan pelanggan PSNZ juga berpeluang untuk memenangi hadiah yang menarik menerusi aktiviti ataupun pertandingan yang dianjurkan oleh PSNZ. Kalau tengok dalam kita punya infografik ataupun yang kita war-warkan, kita ada pertandingan teka muka surat buku, pertandingan teka bilangan ikan di dalam akuarium, itu contohnya lah. Okey, dan adalah aktiviti-aktiviti lain. Cumanya kita nak meramaikan warga UMT khususnya pelajar untuk bersama dengan program kita. Dan alhamdulillah semester ini adalah semester yang kita kembali normal. Maksudnya pelajar datang ke UMT secara bersemuka. Dan alhamdulillah kita terasa teruja. Maksudnya kita dah hampir 2 tahun. Kita rasa UMT ni macam tak ada orang tau. Jadi sekarang ni kita tengok di mana-mana. Maksudnya kita dipenuhi dengan pelajar. Termasuklah dekat library. Okey. Jadi alhamdulillah. Saya rasa dekat Uniza pun sama. Okey, pelajar dah bersemuka. Maksudnya kita dapat melihat para pelajar yang pergi kuliah dan di tempat-tempat lain. Okey. Jadi sempena penganjuran POD 2022 pada kali ini, saya mewakili tuan rumah PSNZ menjemput dan mengalu-alukan tuan-puan semua untuk datang berkunjung ke PSNZ. Aktiviti derma darah kita buat di dalam PSNZ. Di dalam. Ada yang tadi pergi di dataran belakang. Okey, tapi kita buat di dalam PSNZ, dia lebih selesa sikit dengan ada aircon. Okey. Jadi tak sedar, tak ada penuh dah satu dek. Begitu. Okey. Dan di samping itu juga supaya boleh kalau habis program ini dijemput semua boleh pergilah ke laluan ilmu dekat bawah. Boleh lihat kita punya agensi-agensi yang terlibat. Okey, kita ada di antaranya macam perkhidmatan nasihat guaman. Ada. Kalau sebelum ini saya dimaklumkan kita buat di sini. Dan saya dimaklumkan tadi oleh pegawai undang-undang yang terlibat dapat sambutan. Jadi
yang baru ni lah banyak tanya berkaitan dengan sendiri keluarga dan seumpamanya. Jadi kalau ada lagi yang nak bertanya lebih lanjut lepas ini ataupun yang belum datang sebelum ini, boleh ke laluan ilmu di bawah. Okey. Dan banyak lagi lah. Okey. Dan di samping itu juga untuk makluman semua, bermula pada hari ini selama 3 hari sehinggalah 3 November kita punya PSNZ Open Day ini. Jadi dijemput meluangkan masa dan mohon war-warkan kepada rakan-rakan kenalan dan juga boleh bawa anak saudara datang ke sini. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Zulkifli yang sudi datang pada pagi ini, tetamu-tetamu jemputan, okey, moderator, dan tidak ketinggalan kepada pengarah POD pada tahun ini, Puan Harisum Alinda Musa, serta jawatan kuasanya kerana telah memberikan komitmen dan seterusnya menyokong POD pada kali ini. Saya sudahi madah bicara saya, ucapan saya dengan serangkap pantun. Dari mana awalnya cinta, dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya. Kehadiran anda semua amat bererti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pustakawan Tuan Haji Abu Hassan Ghazali di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Selesai sudah pantun dimadah, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Haji Zulkifli Ibrahim, pendaftar UMT, untuk menyampaikan ucapan dan merasmikan program PSNZ Open Day POD 2022 pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Ketua Majlis. Saya tak jawab pantun lah sebab tak khabar awal, tidak boleh prepare jawapan. Seterusnya Tuan Haji Abu Hassan selaku Ketua Pustakawan UMT, barisan rakan-rakan penganjur dan urusia di PSNZ, sebenarnya para jemputan daripada agensi Anwar UMT, daripada UNIZA, daripada Perpustakaan Negeri Terengganu, barisan guru-guru daripada sekolah-sekolah di sekolah-sekolah angkat UMT, barisan pegawai utama dan pegawai kanan, Puan Nadiza selaku pendahari dan Tuan Haji Makna Syukri selaku pengarah politi. Seterusnya hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam program Open Day yang dinyatakan oleh Tuan Haji Abu Hassan tadi itu merupakan program berkala yang telah dianjurkan pada tahun 2017 lagi. Yang mana saya percaya bahawa program ini mungkin merupakan program tahunan kepada PSNZ, cuma mungkin terhenti seketika kerana faktor COVID yang telah berlaku sebelum ini. Apapun kita ucapkan tahniah kepada PSNZ di atas penganjuran program ini, kerana saya fikir ini adalah antara inisiatif penambahbaikan berterusan yang diambil oleh pihak PSNZ dalam mendekati khususnya para pelanggan mereka di library ini. Dan saya percaya bahawa ini adalah antara inisiatif atau langkah terbaik yang perlu diambil oleh agensi-agensi ataupun PTG-PTG lain di UMT. Dan in fact saya di Jabatan Penata pun memang meletakkan KPI kepada jabatan untuk kita juga mengadakan Open Day kepada warga pada tahun ini. Dan saya percaya bahawa dalam kita menganjurkan Hari Bersama Pelanggan ini adalah satu kaedah untuk kita bertemu secara langsung dengan pelanggan kita. Which is kita harapkan dengan adanya Hari Bersama Pelanggan, pelanggan boleh membuat aduan secara terus kepada mungkin pegawai yang bertugas, kepada pihak pengurusan PSNZ, dan seterusnya pihak pengurusan PSNZ secara terus juga secara langsung juga boleh menyediakan kaedah-kaedah penyelesaian kepada pelanggan yang berurusan. Jadi ini antara saya fikir perkara yang seharusnya menjadi komitmen kepada semua, khususnya kepada agensi-agensi yang menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan yang pelbagai, sama ada dalam konteks pelajar atau dalam konteks warga staf di UMT ini. Dan saya juga percaya bahawa
apabila kita bercakap tentang penambahbaikan berterusan, ia adalah sebahagian daripada amalan pengurusan yang baiklah, yang sepatutnya menjadi agenda dalam kita melakukan perkhidmatan kepada warga. Dan kalau kita lihat misalnya dalam konteks pengurusan kita ada Kaizen berarti itu prinsip penambahbaikan berterusan yang ilhamkan oleh Toyota dalam dalam proses production mereka. Yang mana kalau kita lihat dalam Kaizen ini ada 3 perkara utama yang mereka tekankan. Yang pertama adalah total quality management, iaitu mana kita perlu pastikan bahawa setiap juzuk atau bahagian dalam pengurusan kita, perkhidmatan kita akan sentiasa ada penambahbaikan. Which is saya fikir dalam konteks library cukup relevan kerana mereka almost every day akan berurusan dengan pelajar, sama ada secara maya ataupun secara fizikal. Yang mana pelajar akan datang berurusan ataupun mendapatkan perkhidmatan secara maya daripada PSNZ. Jadi perlu ada penambahbaikan berterusan. Kadang-kadang yang hangingnya dekat sistem, masalah tu masalah orang lain, tapi orang akan komplain dekat PSNZ lah sebab buka jurnal tak rapat. Dia akan marah PSNZ dulu sebelum marah pada orang lain. Jadi itu antara ni mungkin perkara yang kena lihat dalam kita bercakap tentang total quality management. Setiap aspek itu mesti ada penambahbaikan berterusan. Yang keduanya, dalam Kaizen juga dia ada zero defect. Zero defect ni maknanya kita cuba elakkan dan apa pun urusan ataupun perkhidmatan ataupun perjalanan fungsi tidak ada sebarang defect yang berlaku. Misalnya kalau kita lihat dalam konteks UMT, ni cerita dalam rumah sikit lah. Dalam konteks UMT boleh katakan setiap kali ada hebahan email daripada jabatan-jabatan, keluar satu email 5 minit lepas tu akan keluar ralat. Sebab apa? Salah tarikh lah, salah tepat lah, which is benda tu adalah kalau kita bercakap dalam konteks zero defect tidak sepatutnya berlaku kan. Jadi maknanya sebelum kita keluarkan sebarang email tu pastikan bahawa email kita adalah tepat dan juga benar. Itu antara saya fikir benda yang sangat simple kalau kita bercakap dalam zero defect. Kalau dalam konteks Toyota lagi lah zero defect ni, kalau kereta tu ada salah satu skru, jeng lah kereta kan. Jadi itu antara kalau kita macam mana kita nak applykan zero defect tu kepada konteks pengurusan dan perkhidmatan di UMT ni. Dan seterusnya yang ketiga, mereka bercakap tentang just in time. Sebab kita perlu bertindak dalam masa yang sepatutnya. Bukannya maknanya bila ada pelanggan mari, ada komplain, tunggu dulu, tunggu main WhatsApp dulu serang ke, tunggu bos balik minum air ke. Jadi bos selalu pergi minum air kan, anak buah kena jaga kaunter kan. Jadi kita kena orang kata just in time ni kena bertindak terus. Sebab dia kalau kita lihat dalam konteks dia buat kereta tu kan, kalau macam Toyota tu kan dia akan ada macam station 1 ke station 2 tu, orang station pertama ni kalau dia lambat, dia akan jam lah station yang kedua. That's why mereka ada just in time. Jadi sama juga, saya fikir dalam konteks kita memberi perkhidmatan kepada warga ni, perlu bertindak just in time. Bukannya lambat ataupun lambat lah, kalau terlalu laju tu tak jadi masalah pula kan. Biasanya yang menjadi masalah kita adalah dari segi kelewatan, delay in action. Maknanya tidak proaktif dalam kita mengemukakan penyelesaian ataupun solution kepada masalah-masalah yang dikemukakan oleh pelanggan kita lah. Dan sudah pasti dalam konteks kita bercakap penambahbaikan berterusan ni, kalau dalam konteks Kaizen itu fokus mereka adalah pada berfokus kepada pelanggan. Yang mana penambahbaikan itu sentiasa perlu melihat apa pandangan-pandangan ataupun aduan yang dibuat oleh pelanggan. Dan saya percaya bahawa hari bersama pelanggan adalah satu kaedah untuk kita mendengar pandangan-pandangan ataupun carangan daripada pelanggan, macam mana kita nak tingkatkan lagi perkhidmatan kita. Tak semestinya mereka tu datang dengan aduan, tapi kadang-kadang mereka boleh datang juga dengan cadangan-cadangan yang relevan untuk kita baiki dari segi perkhidmatan kita. Dan seterusnya, bahawa dalam konteks Kaizen ni juga adalah penambahbaikan berterusan prinsipnya. Lepas tu kita yang ketiganya mereka mesti mengakui masalah. Okay, which is kadang-kadang bila berdasarkan aduan-aduan yang dikemukakan, kita kena admit lah, ini masalah kita, ini kekurangan kita. InsyaAllah berdasarkan pandangan yang dikemukakan, kita akan tingkatkan lagi, kita akan bagi keadaan yang berlaku. Dan yang keempatnya dalam konteks lah, kita dalam konteks Kaizen ni juga perlu ada disciplinary, which is kadang-kadang perkara itu berlaku bukan masalah sistem, bukan masalah dari segi barangan ataupun produk, tapi adalah masalah individu kan. Petugas kaunter tak datang di kaunter, bukan masalah sistem, bukan masalah buku tak ada dia dirak kan, tapi itu adalah masalah individu, which is kita nak dalam konteks kita membuat penambahbaikan bahawa individu yang berkenaan sentiasa meningkatkan dari prestasi dan disiplin dalam mereka melaksanakan tanggungjawab masing-masing untuk memastikan fungsi dan tugas library itu akan berjalan dengan lancar. Dan saya lihat bahawa
dalam konteks dalam konteks agama pun kalau kita bercakap tentang penambahbaikan berdosa ni adalah satu tuntutan yang perlu dilakukan kan. Yang mana kita pernah dengar, saya fikir dia mungkin para masyayikh Al-Quran di depan ya. Dia jamak kepada syekh tu jadi masyayikh Ustaz. Okey, masyayikh. Masyayikh Al-Quran kat depan ni boleh betulkan saya lah. Saya fikir bukannya hadis tapi adalah kata-kata daripada mungkin hukamat ke siapa-siapa ke yang dia menyebut bahawa siapa yang yang hari ini sama dengan kemarin tu mereka adalah orang-orang yang rugi kan. Jadi maksudnya kita perlu ada penambahbaikan. Dan siapa yang hari ini lebih buruk, semalam lebih buruk, hari ini lebih buruk pada semalam, mereka adalah orang yang dilaknati. Jadi itu adalah saya fikir bahawa kita nak lihat dalam kita melakukan penambahbaikan berdosa ini bukan sekadar tuntutan perkhidmatan, bukan sekadar tuntutan untuk LMPT akan kita tahu sungguh laga kerja, tapi yang lebih penting sekali kita melihat bahawa penambahbaikan berdosa ini adalah satu aspek yang mana tanggungjawab kita sebagai Muslim dalam kita melaksanakan tugas untuk kita merealisasikan apa yang kita katakan sebagai pekerjaan itu sebagai ibadah. Dan dalam konteks perkhidmatan awam pun kita lihat bahawa telah dikeluarkan Perkeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam bermula pada tahun 1991 hingga ke yang saya fikir yang terkini ada lebih kurang 9 perkeliling berkaitan dengan penambahbaikan berterusan yang telah dikompilkan oleh pihak JPA sebagai panduan layanan perkhidmatan pelanggan. Ada lebih kurang 9 perkeliling-perkeliling yang berkaitan misalnya dari segi perkhidmatan telefon, perkhidmatan kaunter, hari bertemu pelanggan, semua ada lebih kurang 9. Yang mana perkeliling ini antara lain untuk menekankan bahawa peranan kita dalam kita melaksanakan tugas. Yang mana antara yang disebut dalam perkeliling-perkeliling tersebut bahawa antara tugas kita sebagai pemberi perkhidmatan adalah untuk delighting the customers. Maksudnya untuk kita menggembirakan pelanggan lah, delighting the customers kan. Nah, sebab saya selalu sebut pada rakan-rakan saya dekat Pejabat Pendaftar lah, dia tak ada orang mari jumpa kita ni orang yang tak ada masalah. Dia tak ada saja-saja orang petang-petang mari, Assalamualaikum Pejabat Pendaftar, ambil air misal stupid ni orang makan. Tak ada kan. Ya, biar-biar mari ni masalah ataupun dia marah kita kan. Dia tak ada mari, walaupun lepas naik kakak dah tu nampak mereka sabar ke apa-apa, tak ada marilah. Orang bisa stupid ke tak ada. Because benda tu adalah perkara biasa. Which is kita cannot expect lah. Because dia kata la syukru ala wajib. Orang Arab kata Sarab. Mana tak payah terima kasih atas benda wajib. Dan memang kerjamu buat kerja naik pakak orang, jadi who cares lah. Buat aje lah kan. Kalau tak buat orang marah kan. Maksudnya orang yang akan mari pada kita orang yang bermasalah. Kan? Tak ada orang mari saja-saja, dia mari dengan harapan masalah mereka boleh diselesaikan. Ataupun sekurang-kurangnya kita boleh mendengar masalah mereka. Bukannya maknanya kita ni, orang mari kita ni sahaja-sahaja saja. Jadi siapa pun saya fikir dalam konteks pelanggan ni, dia akan mari berjumpa dengan kita, sama ada pelajar ke, staf ke, atau siapa pun, bila mari kepada kita adalah dia mari untuk tujuan supaya kita dapat menyelesaikan masalah mereka. Jadi sudah pasti sebagai orang yang bertanggungjawab, kita kena pastikan bahawa kita dapat melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan dan cuba seupaya mungkin untuk kita menyelesaikan masalah yang diadukan oleh para pelanggan yang berkaitan. Barulah mana benda itu akan jadi satu pencapaian perkhidmatan kita kepada warga. Dan dalam konteks agama sekali lagi kita lihat bahawa sesiapa yang mempermudahkan urusan orang mukmin, mudah-mudahan dengannya dia akan dipermudahkan urusan di akhirat nanti. Jadi kalau kita faham apa yang kita buat sekarang bukan semata-mata untuk gaji, bukan semata-mata untuk LMPT, bukan semata-mata untuk menunaikan dalam konteks ni perkeliling perkhidmatan, insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang lebih besar lagi. Which is yang kita bicara pada hari ini berkenaan dengan pelaksanaan perkhidmatan yang terbaik kepada warga dan juga kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Jadi saya fikir mungkin itu antara celoteh saya lah kot yang boleh saya sampaikan. Walaupun saya fikir saya tidak membaca lah teks yang telah diberikan oleh penganjur kepada Naib Chancellor. Kalau saya tengok macam rekah sangat ni teks ni kan. Jadi saya pula kena prepare orang lain kan. Dan 5 minit kata habis dah ni kalau baca ni kan. Jadi kena penceloteh dululah. Okey, jadi apa pun saya mendoakan bahawa program ini akan berjalan lancar dan akan dapat memberikan suatu feedback ataupun mendapat satu feedback yang baik daripada para pelanggan yang berurusan khususnya dengan PSNZ, dan mudah-mudahan dalam konteks penambahbaikan pihak PSNZ akan mengambil kira pandangan-pandangan yang diberikan untuk mengemaskini ataupun menambahbaikan lagi perkhidmatan mereka kepada warga semua. Jadi saya akhirnya mewakili Datuk Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan PSNZ Open Day 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke acara seterusnya, iaitu program bedah buku.
Program ini merupakan salah satu aktiviti pengisian POD 2022 menampilkan resensi buku berjudul Tajwid Qurani serta aplikasi teknologi dan spektrogram Al-Quran. Untuk tujuan ini, majlis mempersilakan moderator Cik Rabi Sita binti Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Penerbit UMT untuk mengemudikan program ini dan dua orang ahli panel, Dr. Abdul Hanis Embong dan Dr. Azizul Hasan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih pengurusi majlis Encik Amin Khalid. Syukur kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya kita sama-sama dapat menghadiri majlis ilmu pada hari ini, iaitu bedah buku untuk buku tajwid Qurani serta aplikasi teknologi spektrogram Al-Quran. Saya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pendaftar, Tuan Haji Zulkifli, Tuan Rumah yang berusaha, Tuan Haji Abu Hassan, Puan Bendahari, Cik Manu Syukri dan semua rakan-rakan di UMT, dan juga saya mengalu-alukan kehadiran cikgu-cikgu sekolah peserta pelajar UMT untuk kita sama-sama mengetahui lebih lanjut mengenai buku tajwid Qurani serta aplikasi teknologi dan spektrogram Al-Quran. Buku ni pertama kali saya dipenerbit. Saya adalah bahagian QC final sebelum buku ini terbit. Dan bila saya draft buku ini, saya tengok ia sangat baguslah untuk kita recall balik memori tentang tajwid, dan penerangan dalam buku ini sangat lengkap dan penggunaan bahasanya sangat mudah. Dan saya sebagai pembaca pertama, mata pembaca pertama, dan saya telah memberikan komen kepada pengarang untuk dibuat penambahbaikan, dan Alhamdulillah Dr. Hanif dan tim telah melaksanakan penambahbaikan yang dicadangkan oleh kami lah. Izinkan saya memperkenalkan panel kita. Yang pertama, di sebelah kanan saya adalah Dr. Abdul Anis Embong, pensyarah kanan daripada Jabatan Kenegaraan Ketamadunan Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan Pepal UMT. Beliau merupakan alumni Tahfiz Al-Quran Negeri Terengganu dan pernah mendapat pendidikan ijazah sarjana muda di UST Al-Baid, Jordan. Kemudian melanjutkan pengajaran peringkat sarjana di UKM. Seterusnya PhD di USM dan pernah melanjutkan pengajian pasca kedoktoran di Oxford University. Beliau sangat aktif dalam penulisan buku berkaitan fiqh, tafsir, tajwid, tahfiz Al-Quran, dan merupakan Ketua Quranic Research Interest Group di Pepal, dan pernah juga dilantik sebagai Hakim Hafazan Peringkat Negeri Terengganu. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Anis dan tahniah atas penerbitan buku ini. Yang seterusnya saya perkenalkan daripada jiran kita, Dr. Azizul bin Hasan, pensyarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, kampus Gombadak Uniza. Beliau mempunyai kepakaran dalam Al-Quran, Al-Qiraat, Tajwid, Tahfiz, Ulum Al-Quran. Beliau merupakan pernah menjadi Mahat Tahfiz Al-Quran. Bukan cikgu Dr. Anis kan, Doktor? Bukan. Senior, pensyarah. Oh, senior. Okey, rakan senior. Okey, beliau pernah menjadi penyelaras Mahat Tahfiz Al-Quran Terengganu dan juga kini sebagai penyelaras Fakulti penyelaras siswazah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam di UNIZA. Dan tidak dapat hadir bersama kita adalah penulis ketiga buku ini, iaitu Prof. Dr. Wan Muhammad Khairul, Firdaus Wan Khairuddin, yang juga merupakan pensyarah di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA.
Terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Dr. Hanis lah, boleh Dr. ceritakan pengalaman menghasilkan buku ini. Apakah tempoh berapa lama, apakah cabaran yang Doktor hadapi ketika menghasilkan kandungan buku ini bersama tim? Silakan Dr. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih kepada Cik Rabi Sita Abdul Rahman selaku moderator pada pagi yang mulia ini. Seterusnya kepada pendaftar Tuan Haji Zulkifli, Ketua Pustakawan PSNZ Tuan Haji Abu Hassan, Bendahari Cik Mana Syukri, Puan Azizah dan seluruh para hadirin hadirat pelajar saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, menjawab soalan Puan Cik Rabil tadi, itu berkaitan dengan bagaimana kronologi terhasilnya buku ini. Jadi saya dapat simpulkan ada dua perkara terhasilnya buku ini. Yang pertama ialah apabila PKP berlaku, maka pembelajaran dilaksanakan secara online. Maka pelajar saya yang enroll kursus personality ulul albab, satu kursus elektif bertaraf core di Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan, saya dapati bacaan mereka tidak memuaskan. Itu yang pertama lah. Bagaimana pelajar universiti dah umur lebih kurang dalam 19, 18 hingga 23, 24 masih lagi kesalahan yang besar dalam membaca suratul Fatihah. Dalam kelas saya tidak ada exam final, yang ada hanyalah penilaian akhir iaitu hafazan ataupun tasmi' 40 markah. Di mana pelajar perlu menghafal 20 surah, bermula daripada surah Ad-Duha sehingga An-Nas. Jadi saya minta mereka submit ke dalam Google Drive bacaan Fatihah live. Maka apabila saya dengar kesalahan yang kecil, biasa, common, kita boleh baiki, tapi berlaku kesalahan yang besar. Jadi saya kira tanggungjawab saya sebagai pensyarah untuk mengadakan satu buku yang komprehensif berkaitan dengan tajwid Al-Quran. Dan juga rata-rata pelajar dalam kelas saya khususnya, begitu juga di luar, jadi saya ada mengajar kelas dewasa di luar dan juga di dalam UMT, mereka sering mengejar kepada kuantiti bacaan, bukannya kualiti. Sepatutnya pada level yang ada sekarang ni di universiti, sepatutnya kita kejar kepada kualiti dan juga kuantiti. Kalau ikut kepada priority, kualiti nombor satu. Kalau pelajar tadika, betul, kuantiti. Sebab kita nak enhancekan aspek fasahah kelancaran dahulu. Maka saya rasa apabila mereka rasa banyak salah, jadi nama kursus itu Personality Ulul Albab. Daripada saya cerita banyak berkaitan dengan Ulul Albab dan juga personality diri sarjana Islam kontemporari dan juga silam, why not saya masukkan lebih terdahulu iaitu tajwid Al-Quran, di mana mereka boleh naikkan kualiti sebelum mereka menghafal. Apabila mereka menghafal dengan cara yang salah, benda itu akan kekal dalam solat ataupun luar solat. Ya. Jadi saya tekankan pada untuk minggu pertama, minggu kedua supaya baca secara bertajwid sama ada di hadapan saya ataupun secara berkumpulan. Itu yang pertamalah. Okey, yang kedua ialah berkaitan dengan buku ini ada elemen teknologi dan juga spektrogram Al-Quran. Kalau dilihat dalam pasaran buku yang ada sekarang ni, kebanyakan buku tajwid perbincangan hanya pada aspek bacaan Quran. Tidak ada dikaitkan dengan teknologi. Sedangkan kita dalam keadaan yang moden dan juga berteknologi tinggi. Maka dalam keadaan yang selari, student, master dan juga PhD saya membuat kajian berkaitan dengan analisis spektrogram. Jadi di situlah datangnya inisiatif untuk merge, integrasikan antara tajwid Al-Quran dengan teknologi dan juga spektrogram. Kemudiannya untuk menjawab soalan yang lebih lanjut, berapa lama siap buku ni? Boleh dikatakan setahun setengah lah. Dan juga boleh dikatakan yang paling mencabar ialah pada aspek kami nak videokan buku tersebut. Di mana kalau lihat dalam buku ni, kelainan yang kami beri ialah ada QR code pada setiap topik, nun mati, mim mati, tajwid, spektrogram dan juga sebagainya. Maka kat situlah cabaran, sebab PKP kan kami nak rekod dalam keadaan yang selesa supaya para pelajar dapat self learning. Jadi ada 2-3 kali tersalah kami rekod semula dan sebagainya.
Jadi walaupun pelajar tidak enroll khusus ni, mereka boleh scan Quran dan juga belajar secara kendiri. Namun perlulah pengesahan daripada guru yang berkelayakan. Okey. Jadi itulah beberapa perkara saya kira menjawab persoalan daripada Cik Rabisita. Okey, terima kasih Dr. Anis. Kita lihat hikmahnya PKP ya, masa tahsinnya buku ini. Buku ini adalah di antara 100 naskah manuskrip yang kami terima sepanjang tempoh PKP tahun 2021. Alhamdulillah. Jadi dalam kita lihat dalam kandungan buku ini dia ada 4 bahagian utama ya. Mungkin Dr. Hani boleh jelaskan yang part pertama adalah bahagian rukun dan tahap Al-Quran. Kemudian kedua bahagian tajwid, dia ada dinyatakan secara terperinci tentang makhraj, sifat-sifat huruf, nun mati, mim mati. Kemudian adanya tarik bacaan, kemudian adanya tentang aplikasi spektrogram serta latihan dan sebutan huruf. Mungkin doktor ceritakan seberingkas tentang kandungan dalam 4 bahagian utama buku ini. Okey, baik. Terima kasih Cik Rabil. Untuk secara ringkas saya rasa boleh terangkanlah. Tapi kalau secara spesifik mungkin 2 hari 2 malam lah. Dia kena beli buku ni. Kena beli. Dia beli. Okey, baik. Jadi untuk bahagian pertama, rukun dan juga tahap bacaan, saya masukkan di dalam itu perkara yang foundation kepada bacaan Quran kita. Kerana dalam kalangan pembaca mereka tidak tahu sebenarnya wujud rukun bacaan dan juga wujud tahap bacaan. Jadi kalau ditanya kepada pelajar, kamu baca tahap apa, mereka pun tak tahu. Kamu tahu tak rukun bacaan? Rukun Islam? Tahu. Rukun iman? Tahu. Rukun bacaan Quran? Tidak tahu. Jadi itu saya letak pada prioriti yang pertama. Perlu tahu. Kita sebagai Muslim mengaji start daripada kecil sehinggalah meninggal dunia. Jadi kena tahulah. Tidak banyak, dalam 3 sahaja rukun ataupun 4 yang dinyatakan oleh ulama Al-Quran terdahulu. Cumanya untuk saya huraikan satu persatu tu takut panjanglah. Cuma yang saya nak highlightkan di sini untuk bab pertama tu saya ada masukkan juga pada lahnul khafi dan juga lahnul jali. Kesalahan yang besar dan juga kesalahan yang kecil. Bagi orang awam, kesalahan yang kecil banyak berlaku dan juga kesalahan yang besar juga ada dilakukan. Di mana kesalahan yang besar membawa kepada implikasi makna, maka hukumnya berdosa lah. Dan juga seperti mana Tuan Haji Pendaftar beritahu tadi, ilmu agama dan juga ilmu-ilmu mana sekalipun ia perlu di-upgrade dan juga update. Seperti iOS dan juga Android lah, kita kena update. Jadi kalau para pelajar ataupun kita sendiri baca dalam keadaan yang last kali kita belajar pada sekolah rendah, adakah benda tu valid pada umur contohnya 20, 23 para pelajar ataupun kita umur 40? Jadi jawapan saya ialah tidak valid. Sebab ilmu perlu di-upgrade dan juga update seiring dengan umur kita. Itulah juga dengan amalan-amalan yang kita laksanakan. Maka dalam buku ni ada yang dikatakan apa klasifikasi pada kesalahan yang besar yang kita perlu elakkan secara total. Dan juga apa klasifikasi kesalahan kecil yang kalau tak boleh elakkan secara total, kita minimumkan kesalahan tersebut. Maka itu perkara yang sangat pentinglah. Sebab kalau kekal di dalam kesalahan baca Al-Quran, maka hukumnya adalah berdosa. Dalam keadaan kita mempunyai ruang dan juga peluang untuk belajar. Itu pada part yang pertama lah. Part yang kedua ialah berkaitan dengan nun mati, mim mati, makhraj, sifat. Saya rasa itu common lah, ada dalam buku tajwid yang lain. Cumanya kalau kita tengok susunan bab yang dilaksanakan, dalam buku tajwid di Malaysia biasanya meletakkan nun mati, mim mati dan juga bahagian panjang pendek mat dan juga qasar terdahulu. Jadi sebenarnya untuk nun mati, mim mati, panjang dan juga mat, apabila kita tersilap itu hanya pada klasifikasi kesalahan yang kecil. Namun sekiranya salah pada makhraj sifat tertukar dengan huruf lain, itu kesalahan yang besar. Maka dalam buku ini saya letakkan makhraj sifat atas daripada nun mati, mim mati dan juga mat dan qasar. Itu perkara yang kedua. Dalam pengakhiran setiap bab saya letakkan mind mapping supaya mudah untuk kita rujuk. Sebab kalau ikut banyak dalam 20 muka surat nak baca tak sempat. Jadi saya letakkan mind mapping supaya mudah rujuk yang itu sahaja sekiranya kita nak rumusan daripada bab tersebut.
Kemudiannya yang ketiga berkaitan dengan spektrogram Al-Quran. Jadi ini perkara yang penting, insya-Allah akan diulas oleh pelajar PhD saya Muhammad Faiz Muhammad Yasin sekejap lagi. Semuanya ia satu perkara yang sangat membuka ruang dan peluang kepada integrasi Quran dan juga teknologi. Saya akui bahawa apabila kita merujuk kepada Quran, ia mestilah berasaskan kepada talaqi dan juga musyafahah. Talaqi musyafahah ini bermaksud kita berguru dan juga kita duduk verify bacaan kita di hadapan guru bertalaqi, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertalaqi dengan Jibril alaihi salam. Sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in bertalaqi dengan Nabi, begitulah dengan tabi'in sehinggalah pada zaman generasi kita. Jadi talaqi musyafahah ialah main method yang kita tak boleh nak elak. Namun begitu kita perlu meraihkan peredaran zaman, di mana kita generasi yang terkini ada teknologi moden, khususnya berkaitan dengan spektrogram, di mana spektrogram ialah satu aplikasi open source, boleh kata memperincikan tahap bacaan dan juga harakat yang kita baca. Jadi insya-Allah nanti saudara Muhammad Faiz akan terangkanlah secara lebih detail insya-Allah. Yang bab terakhir sekali ringkasnya ialah pada perkara praktikal latihan sebutan. Ini saya kira kelebihan yang ada buku ni, teori dan juga praktikal. Kebanyakan buku tajwid ia berasingan, hanya teori sahaja. Nur mati, mim mati, nama pun kita tak ingat dah. Tak apa, itu hanyalah teori sahaja, tak penting. Kemudiannya yang bahagian belakang sekali, tak silap saya bab yang ke-10, saya letakkan di sini iaitu praktikal praktikal latihan bacaan Al-Quran. Di mana saya letakkan kesalahan yang common dilakukan oleh para pembaca. Contoh, tertukar huruf Ain dengan Hamzah. Jadi saya beritahu apa contoh kesalahan yang dilakukan dan juga saya highlightkan latihan yang banyak huruf Ain dan juga huruf Hamzah pada ayat tersebut. Masukkan dalam buku ni. Jadi kalau ada buku ni jangan letak di bawah lah. Jadi letak di tempat yang tinggi, dalam beg supaya sesuai dengan keadaan ayat Quran yang ada dalam buku ini. Antara yang lain adalah huruf Sin dan juga huruf Shin, huruf yang sama-sama, huruf yang tidak ada dalam huruf Melayu dan juga Inggeris, saya letakkan dalam buku ni dan juga mengambil kira mana ayat yang banyak, saya highlightkan pada warna merah supaya dah habis belajar teori, terus praktikal di hadapan guru pada ayat-ayat tersebut. Itulah beberapa perkara secara ringkas saya kira untuk buku tajwid Quran ini. Untuk torik bacaan, saya akan serahkan kepada Dr. Azizul bagaimana beliau menghuraikan torik bacaan dalam buku ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kasih pada pengacara majlis, itu juga dengan Puan Haji pendaftar, pengarah PXNZ dan semula jawatan kuasa yang mengajukan program pada pagi ini dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, saya terus jawablah soalan tadi. Okey, dia kalau kita nak bercerita tentang tarik ni dalam satu term dalam bahasa Arab lah. Yang kalau kita terjemahkan dia ialah jaluran ataupun mazhab. Mazhab. Kalau kita dalam fiqh, kita ada beberapa mazhab yang dikatakan mu'tabar lah, yang diamalkan sehingga hari ini. Ada 4 mazhab yang tabar. Dan kita sendiri pun sangat sinonim dengan mazhab Syafi'i. Itu dari sudut pengamalan, dari sudut fiqh. Dalam kita nak baca Quran pun sebenarnya kita ada mazhab. Kita ada mazhab. Cuma mungkin benda ni tidaklah selalu di-highlightkan lah. Mungkin sebab kita kata, oh saya baca Quran lah. Gitu je. Maksudnya dia tidak highlight apa sebenarnya mazhab yang dibaca dalam Quran yang dia amalkan selalu. Itulah. So oleh kerana sejarah yang panjang, bermula daripada Khalifah Turki Uthmaniyah, dibawa masuk mazhab bacaan Al-Quran ke Nusantara kita Malaysia ni, secara khususnya di tanah Melayu, maka akhirnya kita turut terkesan dengan orang kata qarar ataupun polisi kerajaan Turki Uthmaniyah yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah tu yang datang ke tanah Melayu, yang membawa bacaan yang disebut sebagai satu riwayat Hafaz an Asim daripada jalur Al-Imam Syatibi rahimahullah.
Dan inilah yang kita duk amal hari ni. Kita duk baca Quran, kita duk baca tu, kita tak tahu pun apa mazhab dia. Tapi inilah mazhab dia. Mazhab dia adalah mazhab riwayat Hafaz an Asim daripada jalur Imam Syatibi rahimahullah. Dan sebenarnya kalau kita nak melihat kepada semua jalur-jalur bacaan yang ada dalam bacaan Al-Quran ini, dia terlalu banyak. Sehingga katanya Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah, dia kata fahiyazuha alfa tariqin tajma'. Ada hampir atau lebih 1000 daripada jalur bacaan Al-Quran yang sampai hari ini diiktibarkan sebagai riwayat yang mutawatir. Jadi kita hanya baca 1/1000 daripada jalur bacaan yang ada, yang diamalkan di seluruh dunia hari ini. Cuma Alhamdulillah kita ni mengikut mazhab yang majoriti. Kita yang di Malaysia ni, kita baca, kita tak akan rasa pelik bila mana kita pergi ke negara lain kerana mereka turut mengamalkan mazhab yang kita amalkan. Cuma adalah di beberapa belahan dunia dari sudut geografinya yang turut mengamalkan riwayat-riwayat yang lain lah, seperti di Morocco umpamanya. Kalau mungkin ada tuan-tuan yang pernah pergi ke Morocco, semayang berjemaah contohnya, kita akan dengar dia akan baca bacaan yang lain. Dia tak baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala macam kita lah. So dia akan baca dengan qiraat yang berlainan, sangat-sangat lain. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita dengar pun, betul ke tidak baca ni? Sesak atau iman ni? Tapi itulah hakikatnya yang inilah antara hikmah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan 7 huruf yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW untuk umat baginda memilih mana satu bacaan yang dia rasa sangat mudah untuk dia baca. Tapi oleh kerana kita ni dah memang tradisi kita mewarisi bacaan itu daripada tok nenek kita daripada dulu. So itulah yang kita akan amalkan hari ni. Tapi tak apalah, at least kita tahu bahawa di sana ada mazhab-mazhab yang kadang-kadang perbezaannya sangat-sangat ketara dengan bacaan kita. So kita tak boleh nak kata, oh bacaan ni pelik, salah ni, batal solat ni, iman ni sesak ni dan sebagainya. So kita kena tahu dulu, kena ambil tahu. Betul ke? Rujuk dulu pada pakar-pakar yang ada untuk kita sahkan bahawa bacaan ini sebenarnya adalah bacaan yang turut boleh dibaca dan diamalkan di zaman kita hari inilah. Jadi secara ringkasnya itu tariq ataupun mazhab yang ada dalam bacaan Al-Quran. So insyaAllah nanti mungkin ada ruang kita detailkan sikit lah. Wallahu a'lam. Okey, Dr. Azizul, ada tak apa-apa isu atau permasalahan yang semasa timbul dalam bacaan Al-Quran? Kemudian lagi satu, apa pandangan doktor lah, macam sekarang ni banyaknya kita belajar Al-Quran secara online. Ikut keadaan semasa kan. Dan bukan lagi secara konvensional macam dulu, ada banyak lah. Apa pandangan doktor lah? Okey, dia masalah dalam bacaan Al-Quran ni memang selalu ada dan kita tidak rasa pelik benda tu. Sebab kesalahan dalam bacaan Al-Quran ini sudah wujud pada zaman Nabi lagi. Sudah dicatatkan dan direkodkan oleh banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa pembacaan Al-Quran ini sudah tentu ada salah dan silap. Bukan kita kata, bertuahnya orang-orang yang berada pada zaman Nabi kerana sudah tentu bacaan mereka adalah bacaan yang betul. Itu adalah sangkaan yang silap. Sebenarnya pada zaman Nabi sendiri pun bacaan Al-Quran tu dah ada salah. Pada zaman Nabi. Nabi pernah tegur orang yang salah berhenti bacaan dia. Sehingga Nabi cela orang tersebut dengan kata apa? Iksal khatib anta. Orang hak sedang berkhutbah ini kamu lah, dia kata, sebab kamu baca Quran salah berhenti. Nabi tegur ada seorang yang sedang berkhutbah. Begitu juga dengan para sahabat juga pernah menegur. Salah satu peristiwa yang masyhur yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, ada seorang lelaki datang jumpa beliau nak baca Quran. So dia baca Quran, ayat yang masyhur dalam hadis ini disebut innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dia baca kalimah fuqara dengan pendek, tidak baca dengan mat.
Ini kita katakan nak menolak dakwaan yang mengatakan bahawa tak perlunya kita baca dengan panjang pendek ni, yang penting makna dia. Ni nak bagi tahu ni, ini adalah dalil yang paling kuat yang mengatakan bahawa kita tak boleh kesampingkan benda ni dalam bacaan Al-Quran kita. Sebab benda ni pernah berlaku pada zaman Nabi, pada zaman sahabat. So sahabat Abdullah bin Mas'ud ni dia dengar bacaan lelaki tadi, dia kata tak boleh baca begini. Dia kata ini bukan bacaan yang Nabi pernah ajar kepada aku. Tak. Jadi lelaki tadi tanya, dia kata dah kalau begitu bagaimana bentuk bacaannya? Maka dia kata bacaannya adalah dengan panjang. Maka kerana itulah Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah mengatakan bahawa ini adalah satu dalil yang paling kuat. Nak mengatakan bahawa Al-Quran tidak boleh dibaca menggunakan logik akal. Tapi mesti mengikut dia punya disiplin ilmu yang dinamakan dengan ilmu tajwid. So itu antara isu. Banyak sebenarnya kalau kita nak tengok permasalahan-permasalahan yang wujud. Dia ada satu bab dalam ilmu Quran, bacaan Quran ni, yang disebut dalam istilahnya sebagai al-masail at-taqdiriyah. Iaitu perkara-perkara yang hanya bersifat anggaran. Saya nak tanyalah pada audiens yang ada. Bila kita baca Quran, contoh, kalau kita baca dalam bab panjang harakat matnya, kita kira panjang harakat tu kita kira macam mana? Masih lagi kita guna gerakan jari? Itu kaedah biasalah kan. Itu kita guna kaedah jari, betul? Tapi sedar ataupun tidak, penggunaan gerakan jari ini dikritik oleh para ulama kerana kaedah tersebut tidak tepat. Bagaimana orang yang tidak ada jari? Main ngecung raya tahun lepas. Acur dia punya jari, dia tak ada. Macam mana tiba-tiba tak ada jari? Contoh saya bagi. Tiba-tiba nak mengira mat, nak kira guna apa? So sebab tu kita kata bahawa ini antara perkara-perkara yang berbentuk anggaran. Yang hakikatnya anggaran-anggaran ini boleh dikodkan dalam kepala kita secara automatik bila mana kita berhadapan dengan guru yang berautoriti tadi itu, yang menegur bacaan kita. Yang lain-lain tu kita katakan sebagai asas bantuan untuk kita faham sahaja. Begitu juga dengan dengung. Dengung kita baca berapa harakat? Orang kata 2 harakat Ustaz, 2 harakat dengung. Cuba kita cek balik. Saya ada buat test secara rawak lah, baru ni ada saya program. Saya katakan cuba awak baca dengung yang panjang tu, contohnya ambillah satu hukum idgham contohnya, miyau. Cuba kira dengan gerakan jari. Ada kata 4, ada kata 2, ada kata 2,5, ada kata 3,5, macam-macam jawapan ada. Itu apa buktinya? Buktinya bahawa ia adalah satu perkara yang berbentuk anggaran. So bila benda-benda yang berbentuk anggaran ini ada dalam bab membaca Al-Quran, maka sudah tentu setiap daripada ulama-ulama dan sarjana-sarjana yang datang di setiap zaman ini sudah tentu akan memberi khidmat mereka supaya benda-benda begini boleh difahamkan khususnya kepada masyarakat awam. Kalau orang tu memang bidang dia, alhamdulillah tak ada masalah. Tapi kalau masyarakat awam macam mana? Sebab itulah bila adanya kaedah spektrogram ini, maka kita boleh relatekan dengan anggaran-anggaran tadi. Dan saya yakin bila benda ni boleh dikembangkan, maka ia boleh menyelesaikan banyak isu-isu yang ada dalam bab bacaan Al-Quran yang berbentuk anggaran tadi. Dan insya-Allah benda tu walaupun dalam peringkat permulaan sekarang ni masih lagi orang kata kita nak menerokai bidang yang baru ni, kita nak relate dengan bacaan Quran. Tapi insya-Allah benda tu kalau boleh dikembangkan lagi, maka dia akan menghasilkan satu kaedah, satu bahan bantu yang sangat orang kata bergunalah pada masyarakat awam. Tapi kalau kita pergi di kampung-kampung, kalau kita sebut spektrogram ni, memang dia orang tak kenal lah kan. Saya rasa pun majoriti daripada kita hari ni pun bila dengar tu pun, saya sendiri pun mula-mula dengar apa benda ni, tak tahu. Tapi bila kita belajar dan tanya orang yang lebih tahu, maka alhamdulillah. Okay. Kemudian berbalik kepada soalan yang tadi berkenaan dengan kelas-kelas online. Okey, kalau kelas online di universiti bolehlah kita buat, macam kita buat masa COVID baru ni. Tapi kalau bab baca Quran ni boleh tak kita buat dalam bentuk online? So Al-Quran, ya betul. Sebagaimana Dr. Han sebut tadi, ia datang, sifat Al-Quran ini adalah ditalakikan. Maksudnya benda yang memang kita kena berteleku di hadapan guru. Tidak ada pun satu orang yang betul bacaan Quran dia, tapi dia tiba-tiba jadi betul dah. Tidak ada. Kalau kita tanya di belakang tabir,
memang dia akan sebut saya pernah baca depan guru ni, saya pernah berguru dengan guru ini, saya pernah belajar dengan guru ni dan sebagainya. Itu membuktikan bahawa inilah satu-satunya kaedah yang relevan sampai hari ini dan sampai akan datang. Kaedah ni baca Quran, tak ada kaedah yang lain, tidak ada jalan pintas. Cuma perkara-perkara yang lain itu sebagai perantara boleh kita guna. Kerana Islam dia tidaklah satu agama yang sempit, sebagaimana dalam kaedah usulul fiqh sendiri pun disebut idza daqal am ittasa'. Sekiranya sesuatu perkara itu dalam keadaan sempit, maka kita kena luaskan perkara tadi dalam Islam. Idza tasa'a daq. Sekiranya dia dah jadi luas, kita sempitkan balik supaya dia tidak terlalu luas. Itu Islam, dia sangat fleksibel. Dia sangat fleksibel. Jadi begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Walaupun hakikat dan asalnya Quran ini kena baca berdepan guru, maka bagaimana dalam keadaan sekarang kita tak boleh bertemu secara face to face dan sebagainya? Maka para ulama menyimpulkan bahawa boleh pun sebenarnya kita belajar secara online. Cuma nak ingatkan satu perkara saja. Perkara ini saya pernah bincang dengan tokoh Al-Quran dunia, Profesor Dr. Syekh Aisal Maqsarawi. Saya tanya dia bagaimana orang yang belajar Quran secara online ni, dia kata boleh kalau nak hanya belajar, nak membetulkan bacaan. Boleh, tidak ada masalah yang itu. Tapi kalau tujuan belajar untuk mendapatkan sanad, sanad ini maksudnya silsilah periwayatan Al-Quran itu daripada zaman sekarang hinggalah sampai bertali arus kepada Nabi SAW. Nama dia itu akan bersambung dengan nama Nabi. Kan? Yang itu tak boleh, dia kata. Yang itu wajib secara bersemuka. Kalau setakat nak belajar, nak membetulkan bacaan, nak betulkan Fatihah dan sebagainya, okey, itu tak ada masalah, boleh guna online itu. Sebab apa saya kata, sebab apa tak boleh guna untuk dapatkan sanad tadi? Dia kata sebab sanad ini bukan sekadar kamu baca, habis baca aku bagi sanad. Tak. Tapi sanad ini sebenarnya lebih daripada itu, iaitu aku nak tengok bagaimana akhlak kamu di hadapan aku. Aku nak tengok macam mana keadaan kamu. Sebab kalau dalam online ni orang boleh berlakon. Orang boleh berlakon. Orang boleh buat-buat baik dan sebagainya. Tapi bila berhadapan ni, guru dia ada insting yang kuat untuk tengok student dia ni macam mana. Layak ataupun tidak diberi. So itu amanah dia kata yang perlu dijagalah. So saya kira bolehlah kot serba sedikit menjawab soalan tadi, insyaAllah. Wallahualam. Ya, terima kasih Dr. Azizul. Okey, kita tanya Dr. Hanis pula, adakah apa-apa tips yang betul diamalkan untuk memudahkan pelajar mengingati tajwid ni lah. Kalau zaman kita belajar dulu, zaman skor-skor rendah untuk guru kita zaman dulu dengan rotan di sebelah, sebatang rotan dan terus ingatlah nun mati hukum apa kan. Jadi sekarang macam mana kaedah yang doktor amalkan untuk memudahkan pelajar mengingati tajwid ni? Okey, baik. Terima kasih Cik Rabi Sita atas soalan yang saya rasa cukup bagus untuk zaman sekarang ni. Generasi sekarang ni payah nak ingat. Ya. Kan? Kalau hilang handset tu memang tak ingat lah nombor mak ayah sekali. Dengan nombor sendiri pun tak ingat kadang-kadang. Kan? Jadi memori manusia berbeza dan juga pada zaman terdahulu sudah pasti mereka lebih dobit dan juga lebih mengingati sehinggalah pada zaman sekarang ni semakin kurang lah. Baik. Jadi cara, kaedah untuk mengingatkan hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Pertama sekali kita perlu bezakan. Okey, yang pertama dalam bacaan Quran, ia ada teori hukum tajwid dan juga ada praktikal. Itu kita kena differentiatekan, kita kena bezakan. Teori tajwid ataupun teori bacaan Al-Quran itu ialah fardu kifayah. Maksudnya dah memadai pada satu kawasan tu, dah ada orang alim, dah ada ustaz, dah ada guru, dah ada imam milad, dah memadai dah. Itu fardu kifayah. Maknanya kita tak tahu nun mati bertemu dengan ba, apa hukumnya? Iqlab. Atau kita jawab hukumnya lain, idgham, jadi salah. Okey, itu ialah fardu kifayah dari sudut aspek teori. Manakala dari sudut praktikal, praktikal tu maksudnya kita baca dengan panjang, kita baca dengan bertajwid, kita baca dengan makhraj dan juga sifat yang betul. Hukumnya fardu ain. Maksudnya semua dalam kalangan kita perlu baca dengan betul, praktikal. Maksudnya dalam solat kena baca dengan betul, luar solat pun kena baca dengan betul, masa mengajar pun kena baca dengan betul, masa tidak mengajar pun baca dengan betul. Dalam kalangan pembaca yang mengambil mudah, apabila solat laju, mereka startlah bacaan yang tidak butir, kita panggil. Nah, bacaan yang tidak butir. Nak cepat. Contohnya flight pukul
10. Jadi kita pukul 11.30 nak tolak daripada rumah. Nak cepat. Jadi kita pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Contohnya begitulah. Tak putih. Jadi saya mentionkan di sini sebenarnya perkara itu ialah perkara yang salah dan juga dikira berdosa. Kerana apabila praktikal ia tertaluk kepada hukum tajwid wajib hukumnya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Maka perlulah kita selarikan bacaan tersebut dengan betul. Jangan adakan saktah. Kita wasal sekiranya kita nak laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sehingga akhir ayat. Jangan kita saktahkan ataupun kita baca tanpa putih. Kita borong seperti beli di Maidin kan. Beli borong. Jadi kena beli di tempat lain lah. Sutih. Itu tajwid. Sayyidina Ali kata memberi huruf itu haqquha. Haknya. Kalau tak bagi hak, maka hukumnya berdosa. Dia kata hukum hak huruf ni pergi kepada huruf yang lain. Baik, untuk zaman sekarang ni bagaimana cara untuk ingat? Tidak lain tidak bukan saya memetik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya kira hadis ini ramai yang tahu dan juga ingatlah. Iaitu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ini hadis yang masyhur yang saya rasa ingat masa tadika pun kita sebut hadis ni, sekolah rendah, sekolah menengah sehingga kita dewasa di masjid-masjid pun dalam buku sekalipun dinyatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Maksudnya apa fungsi belajar dan juga mengajar? Antara satu fungsi yang dinyatakan sebahagian ulama, belajar dan mengajar mengingatkan kita bagaimana hukum itu berlaku. Jadi kalau dalam classroom, kalau dalam kelas saya buat PBL, Problem Based Learning ataupun Project Based Learning, di mana saya bagi satu tugasan, satu persoalan yang sukar, apakah makhraj, sifat, nun mati, mim mati, mereka akan jawab bentangkan supaya difahami oleh pelajar-pelajar yang lain. Bagi masa 1 minggu untuk mereka buat. Jadi nak tak nak mereka terpaksa belajar. Self-learning ataupun belajar bertemu dengan kita, itu yang pertama. Yang kedua, membentangkan dapatan kepada semua pelajar. Jadi dalam kalangan pelajar ada yang tak tahu, ada yang tak mahir, mereka pun terus tanya. Jadi nak tak nak pelajar yang bentang tu dia kena mahir betul-betul. Jadi kena buat pembentangan kali yang kedua. Itulah yang saya buat PBL, Problem Based Learning. Cumanya kalau pelajar luar, saya tak buat macam tu lah, mesti larilah. Of course. Kan? Kalau sebab macam tu hari ni mengaji, esok dah tak jumpa dah. Tak ada online dah. Tak ada dah. Tak ada terus. Jadi itu cara yang saya kira boleh dibuat. Antaranya kita belajar dan juga mengajar. InsyaAllah kita akan jadi ingat. Bagaimana saya, Dr. Azizul dan juga ustaz-ustaz yang lain boleh ingat? Sebab kami konsisten dalam mengajar Quran. Contohnya saya lebih daripada 10 tahun. Dr. Azizul lebih daripada 15 tahun contohnya mengajar. Nak tak nak kita akan jadi ingat dan juga kita mahir. Lebih daripada itu kita boleh bersifat kreatif dan juga meyakinkan orang membuat inovasi yang mampu memberi manfaat kepada umat Islam khususnya dalam bacaan Al-Quran. Itulah saya kira beberapa perkara menjawab soalan. Okey, di mana doktor dapat idea untuk menyuntik elemen teknologi ni dalam pembelajaran tajwid ni? Okey, bermula untuk menyuntik teknologi dan juga spektrogram ini ialah apabila PKP satu, yang kedua ialah hasil daripada research pada peringkat sarjana dan juga PhD. Jadi untuk masa PKP saya kira satu perkara yang mencabarlah apabila kita nak mengajar Quran. Dr. Azizul pun boleh tahu macam mana kita nak tengok bacaannya kalau kadang-kadang line pun tersangkut-sangkut Webex kan, berat sedikit kan. Jadi pelajar pun gig mereka terhad. Jadi mereka nak baca, nak tasmed. Ada kalangan mereka yang pilih surah Ad-Duha dan juga An-Nas. Ada kalangan mereka yang pilih surah pilihan. Jadi surah pilihan ni panjang. Baca surah Yasin, tak habis 2 minit. Jadi panjang. Jadi apabila mereka baca tersangkut, jadi akan berlaku beberapa perkara. Jadi saya kira kita perlu selaraskan elemen bacaan Quran dengan teknologi dan juga apa yang saya terfikir masa itu ialah menghasilkan satu buku yang bersifat tajwid serta aplikasi teknologi. Jadi teknologi yang ada di sini ialah saya embeddedkan QR code setiap topik, jadi boleh self learning pada setiap topik. Itu yang pertama. Yang kedua, spektrogram ialah berkaitan dengan hasil research daripada pelajar master dan juga PhD saya yang akan diterangkan sekejap lagi.
Okey, untuk Dr. Azizul, adakah apa-apa pelan jangka pendek dan jangka panjang untuk upgradekan lagi pembelajaran. Mereka rasa sangat dekat dan sangat mudah untuk digunakan. Kita cuba. Dan begitu juga kita nak masukkan dari sudut selain daripada spektrogram ni, mungkin kita boleh masukkan juga dari sudut speech recognition. Speech. Maksudnya kita nak supaya dia record dan dia akan keluar banyak macam-macam bentuk kesalahan, dan mungkin juga sebagaimana yang Dr. Hanis buat juga sekarang ni, ada elemen kita boleh tengok ketepatan bacaan kita dari sudut similarity-nya. Contohnya kita coding sesuatu bacaan tu dalam apps, sesuatu bacaan yang contohlah kita kata yang diiktiraf. Kemudian bila kita record suara kita, dia akan bandingkan suara kita, bacaan kita dengan bacaan yang kita code tadi. Dan akan keluar nanti berapa persen ketepatan bacaan kita dengan ketepatan bacaan tadi. So kat situ kita boleh nilai. Tengok-tengok kita dapat 80%. Okey, ni bacaan aku 80%. Tengok-tengok hak orang ni pula, oh saya 20%. So kita cuba ulang lagi sehingga percentage itu meningkat. So di sini sebenarnya membantu. Teknologi kita jangan sekat. Hatta dalam bab bacaan Al-Quran. Walaupun benda ni saya kira melawan arus sebenarnya. Benda yang kami buat ni melawan arus. Tidak pernah dibuat orang lah, maksudnya tiba-tiba nak masukkan unsur-unsur ini dalam penilaian bacaan Al-Quran. Tapi apapun insya-Allah, oleh kerana saya sendiri melihat benda ni sangat penting lah. Saya kira teknologi ni sangat-sangat penting kerana kita hari ini hidup dengan teknologi. Maka kenapa tidak kita menafikan kewujudan teknologi ini untuk kita aplikasikan dalam bacaan Al-Quran kita hari ini. So insya-Allah itu adalah pelan jangka panjang kita lah untuk kita upgrade buku ni. Dan ia bergantung kepada kemampuan kita juga sebenarnya. Tapi insya-Allah doakanlah mudah-mudahan buku ini boleh memenuhi apa yang menjadi hasrat kami lah. Wallahualam. Okey, Dr. Hani ada nak tambah pelan jangka panjang untuk buku? Okey, baik. Untuk pelan jangka panjang untuk buku yang dinyatakan oleh Ustaz Dr. Azizul tadi, itu berkaitan dengan setiap topik akan dimasukkan spektrogram. Cumanya ia perlu kepada research yang mendalam. Ia perlu research yang bagi saya sangat mendalam sebab ia melibatkan Al-Quran. Kalau tidak melibatkan Al-Quran, ada beberapa kesalahan, tak apa. Tapi ini melibatkan Al-Quran, kita kena minimumkan kesalahan. Okey, berkaitan dengan teknologi yang dimaklumkan oleh Ustaz Azizul tadi, betul. Kami di UMT telah membuat satu apps similarity recognition bersama dengan Dr. Mustafa Man, FT KKI.
Jadi pada peringkat permulaan melalui e-grant pada masa tu berjaya buat apps tu berjaya buat. Tetapi dimasukkan beberapa bacaan, kemudiannya baca, keluar result. Malangnya yang di recognition ialah lenggok bacaan, rima bacaan. Jadi saya kata ni tak boleh ni. Ni tak jadi ni. Meskipun Bismillahirrahmanirrahim ataupun Al-Fatihah, dia tengok rima. Kalau kita lagu tu sedap, ikut sudas, maka tinggi 85. Jadi kalau lagu tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia jadi markah tu 50. Sedangkan betul. Jadi sebenarnya speech recognition ni kalau dalam Quran dia kena slicekan lagi. Slicekan lagi. Sebab dia ada makhraj dan juga ada hukum-hukum tajwid yang lain termasuklah wakaf ibtida. Hasil daripada research kami dapati di UTM. Nah, di UTM ada pensyarah kejuruteraan yang cuba buat, tetapi itu pada perkataan bismillah sahaja. Bismillah sahaja dia buat, tapi dia kata tak boleh. Sebab apa? Costing yang sangat tinggi. Costing sangat tinggi. Jadi kalau UMT ada duit, ada kelapangan waktu, Duit tu ada ke bendahari? ada kat bendahari. Alhamdulillah bendahari ada depan ni. Bolehlah suntikkan dana kepada kami untuk buat research. Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Apa dia? Fatihah saja boleh dah. Tapi bagi saya isti'adah dan juga basmalah pun kalau boleh buat, dia akan jadi benchmark kepada ayat-ayat surah-surah yang lain. Itu sajalah daripada saya. Okey, kita jemput Encik Muhammad Faiz Muhammad Yasin untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut lah berkenaan dengan spektrogram dalam bacaan Al-Quran secara saintifik. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar semua? Terima kasih semua datang. Rendah berminat untuk tajuk ni. Saya perkenalkan diri saya dulu lah. Saya Muhammad Faiz Muhammad Yasin. Sekarang saya dalam pengajian PhD di bawah penyelidikan Ustaz Udanis. Sebelum ni saya pun kajian sarjana pun bawah Ustaz Anis juga dalam bidang yang sama. Saya dulu sarjana muda dalam bidang sains biologi sebenarnya. Tapi lepas saya bergraduat tu saya tak ada apa nak buat. So, saya jalankan perkhidmatan pengajaran Al-Quran ke rumah ke rumah. Jadi sepanjang pengalaman saya tu ada beberapa masalah. Terutama orang pembaca Al-Quran yang memang tak ada idea langsung. Bunyi tu panjang mana, bunyi tu kadar sebab yang kita tahu dalam hukum tajwid hanya beberapa hukum saja yang mempunyai tempoh bacaan. Contohnya hukum mat, kita tahu mat asli ada 2 harakat, mat wajib 4 harakat, dengung 2 harakat. Tapi ada banyak lagi bunyi lain yang tidak mempunyai tempoh bacaan. Jadi saya cari idea macam mana saya nak ukur. Saya cari satu aplikasi yang boleh kita tentukan sempadan dari huruf ni sehingga ke huruf ni dan kita tentukan tempoh dia. Saya melalui beberapa tapisan lah. Banyak aplikasi lain, contohnya oscillogram, pitch detector. Tapi macam pitch ni dia cuma ukur nada suara. Itu saja. Oscillogram cuma kenyaringan. Itu saja. Saya cari satu aplikasi yang boleh bezakan huruf ni dengan huruf ni sampai mana. Corak yang berbeza. Jadi alhamdulillah Tuhan bagi saya ilham. Saya jumpa satu aplikasi nama dia spektrogram. Spektrogram sebenarnya berasal dari perkataan spektrum. Macam kalau kita pelangi contohnya. Cahaya kita nampak cahaya putih, tapi kalau kita pecahkan dia ada berapa? Warna? 7 kan. So macam itulah fungsi spektrogram. Cuma dia memecahkan isyarat suara dia. Suara saya dengar macam satu je. Tapi dalam aplikasi tu dia akan pecahkan kepada beberapa frekuensi yang berbeza yang menghasilkan corak yang berbeza mengikut huruf yang berbeza. Okay. Jadi sebenarnya spektrogram ni sejarah dia dihasilkan oleh saintis dari Amerika Syarikat. Sebenarnya fungsi asal dia untuk orang-orang yang kelainan upaya pendengaran. Maksudnya bila dia menerima panggilan telefon, dia tak boleh dengar. Jadi dia cuba terjemahkan bunyi itu kepada bentuk grafik. Tetapi fungsi itu tidak dapat berjalan dengan baik kerana mereka sukar untuk menterjemah. Jadi sekarang ni kegunaan spektrogram sebenarnya banyak digunakan dalam kajian bahasa. Antaranya
Melalui spektrogram kita boleh ukur tempoh sebutan sesuatu huruf. Formen itu vokal. Contohnya perbezaan antara A, I, U. Sebab kita tahu dalam vokal tiada sentuhan yang berlaku. Jadi dia sebenarnya berbeza dari frekuensi formen. Yang ketiga kelangsingan, yang ni belum ada kajian lanjut dalam Quran sebenarnya, dia boleh dimanfaatkan untuk kajian taranum. Nada suara. Saya belum pernah jumpa ya orang kena spektrogram ni. InsyaAllah kalau ada usaha. Yang keempat kenyaringan, yang ni tekanan suara. Itu kenyaringan. Dan yang kelima ciri fonetik. Yang ni kalau kita aplikasikan pada bacaan Quran, dia akan memperlihatkan perbezaan sifat huruf. Ada desir. Kita boleh tengok corak nanti insyaAllah. Contoh, ada stop, ada yang suara itu terhenti. Itu ciri fonetik. Ada banyak versi spektrogram yang kita boleh muat turun daripada internet. Tetapi yang saya gunakan ni nama dia PRAT. Yang ni memang paling meluas lah digunakan dalam bidang kajian bahasa. PRAT ni sebenarnya daripada perkataan Belanda yang bererti speak, bercakap. Jadi boleh muat turun secara percuma. Jadi kaedah untuk muat turun secara percuma tu boleh tengok dalam buku ni. Jadi ini contoh paparan spektrogram. Ini ayat dari surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Contohnya ini I. Jadi bacaannya macam ni. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi hamzah ni dia tidak mempunyai corak apa-apa sebab dia syiddah. Dia akan ada corak kosong sini. Lepas tu ni baris bawah. So ni sebenarnya formen, vokal. Lepas tu dan ini hanya frekuensi desiran saja untuk huruf H. Dal ni kat sini kosong dan ada getaran peti suara. Vocal cord vibration. Jadi kalau saya terang semua ni panjang Jadi cuma nak menunjukkan bahawa setiap huruf mempunyai corak yang berbeza. Jadi melalui corak yang berbeza ni kita boleh tentukan sepadan setiap suku kata. Jadi melalui maklumat tu saya selesaikan kajian sarjana saya untuk saya ukur tempoh. Jadi kita boleh hasilkan satu formula untuk pengukuran harakat. Okay. Jadi dalam buku ni saya ada terangkan 3 aspek berkaitan dengan spektrogram. Yang pertama pengukuran harakat lah. Boleh tengok formula yang saya letak dalam ni. Macam Ustaz Azizul dah cakap ni, guna jari Jadi sebenarnya manusia ni Tuhan kurniakan dengan satu kebolehan untuk mengukur tempoh melalui minda saja. Saya ada baca satu artikel psikologi, kita ada temporal perception. Kita boleh ukur tempoh. Sebab tu kalau tengok imam-imam dia tengah sembahyang tak ada pula jari dia bergerak kan. So sebenarnya kita ada kemampuan tu secara anggaran. Yang kedua dalam buku ni kita boleh perhatikan macam mana spektrogram tu boleh membandingkan pengecaman sifat huruf yang berbeza, macam saya ada jelaskan sikit tadi. Dan yang ketiga pengukuran sebutan baris berdasarkan frekuensi formen. Sebenarnya bila kita sebut A, I, U, walaupun lidah itu tidak bersentuhan di mana-mana, sebenarnya kedudukan lidah tu berbeza. Bila kedudukan lidah tu berbeza, dia membentuk dua ruang di dalam mulut kita. Ruang faring belakang dan ruang mulut. Jadi dua frekuensi yang utama yang diukur adalah F1 dan F2. Jadi dari spektrogram ni kita boleh ukur apa beza A dengan I. Macam contoh Ustaz Azizul cakap pasal qiraat. Ada orang wadduha, ada orang baca wadduha. Itu pun qiraat yang betul sebenarnya. Jadi kita boleh ukur sebenarnya apa beza dia dari segi frekuensi. Okey, saya rasa itu saja untuk penerangan spektrogram. Untuk lebih lanjut boleh rujuk boleh buku ni. Boleh mak turun dan cuba-cuba. Cuba baca, tengok corak bacaan kita. Lepas tu sebab dengan aplikasi Prat ni kita boleh ambil bacaan Qori juga. So kita bandingkan apa corak perbezaan yang berlaku. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka jika ada sebarang pertanyaan untuk panel Dr. Azizul dan Dr. Anis kepada audiens.
ada sebarang persoalan yang boleh dikemukakan? Okey, jika tak ada, saya nak minta Dr. Hanis terangkan sikit dah apa yang dimaksudkan tentang huruf, sifat-sifat huruf asyiddah tu. Baik, sebelum kita pergi kepada sifat huruf syiddah, takut terlalu mendalam. Okey. Jadi sifat huruf merupakan ciri kepada huruf yang kalau dalam belajar tajwid tu dia ialah kemuncak lah. Antara yang paling payah ialah bab sifat huruf. Nun mati, mim mati tu tajuk yang senang nak score lah. Tapi kalau sifat huruf tu satu tajuk yang sukar dan juga payah. Jadi apa yang saya buat kepada para pelajar, saya ringkaskan dalam tajwid maths ini. Tajwid maths, tajwid. TAJ, tajwid, VID, video, MAPS, maps. Maksudnya ada mind mapping dalam ni. Jadi para pelajar boleh rujuk kepada buku ni dalam kelas saya untuk ketahui tentang sifat huruf. Baik, kembali kepada sifat huruf syiddah. Nah, di mana suara tertahan. Contoh dalam bacaan Quran yang biasa dalam ayat kursi ada as-sama. Jadi huruf hamzah yang mati itu tidak dijelaskan dengan betul. Jadi asyiddah ialah suara tertahan. Apabila hamzah mati, dia tidak terkeluar dah ataupun tidak dileretkan suaranya. As-sama. Jadi itu maksud syiddah. Okey. Dalam perbahasan tentang sifat huruf, dia ada dua perkara, sifat lazimah dan juga ghairul lazimah, sifat yang mempunyai lawan dan juga sifat yang tidak mempunyai lawan. Cumanya kebiasaannya dalam pembelajaran guru-guru, dia banyak cerita tentang sifat-sifat yang common. Contohnya qalqalah. Jadi qalqalah banyak dibicarakan. Cumanya kita tahu tak, sifat qalqalah itu ia pada sifat tunggal ataupun sifat yang bukan tunggal yang berlawanan. Jadi yang tu kita tak tahu. Maka dalam buku ni saya pecahkan secara relevan bagaimana sifat huruf dia pecah kepada dua bahagian. Ada berapa pecahan yang penting, berapa pecahan yang tidak penting. Contoh lain lagi ialah kesalahan yang sangat banyak dilaksanakan, yang dilakukan oleh para pembaca, iaitu pada sifat huruf yang tebal dan juga yang tidak tebal. Kita namakan sebagai itba' ataupun isti'la. Jadi huruf-huruf yang tebal ni sekiranya kita tidak aplikasikan ketebalannya dari sudut ciri tersebut, maka ia akan pergi kepada huruf yang lain. Contoh, huruf ta sekiranya tidak ditebalkan, dia pergi kepada huruf ta. Kan? Sirata, siratan. Dalam kalangan pelajar ada siratal mustaqim. Siratal. Jadi sepatutnya siratal. Bagaimana fungsinya? Ada dua ciri, iaitu al-isti'la dan juga al-itba'. Isti'la pangkal lidah dan juga kebanyakan lidah naik ke atas, itba' kebanyakan tepi dan juga pangkal lidah naik. Jadi dalam pembacaan Quran perlu tahu mana huruf-huruf yang tebal, mana huruf-huruf yang tidak tebal. Kerana implikasinya salah tertukar huruf, maka itu kesalahan yang besar. Contoh yang lain ialah huruf dha. Kalau bahasa Melayu Z-H-O, dha. Kalau bacaan biasa dibaca dengan za. Ini banyak. Minal qaumiz zalimin. Sadaqallahul azim. Itu sebenarnya bacaan yang salah. Sepatutnya desiran sedemikian tidak berbunyi pada huruf dha. Even dalam radio sekalipun, kumpulan-kumpulan yang membaca Quran masih lagi baca yang salah. Cumanya itu ada klasifikasi kesalahan yang kecil sedikit kan. Namun begitu, bagi kita kena praktikkan yang betul. Apabila huruf dha kalau tidak tebal maka jadi huruf dal. Sepatutnya dha, iaitu hujung lidah bertemu dengan gigi atas. Dha, dhi, dhu. Al, il, ul. Dhon, dhin, dhun. Jadi itu sebenarnya bagi saya guru pada peringkat rendah sangat penting. Kalau ada cikgu yang mengajar Quran sekolah rendah kafar ke, sebenarnya sangat penting sebab dia meletakkan foundation, belajar asas. Jadi apabila saya dengar pelajar ulul albab yang baca salah, contoh kesalahan yang besar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kat mana salah tu? Dipanjangkan kat mana?
Saya suruh baca kali kedua. Dia baca sama juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kat mana salah tu? Tu dipanjangkan 2 harakat. 3 kali saya suruh dia baca bacaan yang salah. Ini bermaksud asasnya gurunya pada peringkat rendah tidak menekankan dengan aspek yang betul. Jadi apa yang saya laksanakan ialah masa yang ada saya akan cuba bacaan secara talaqi. Kalau tidak sila baca dalam berkumpulan, kemudian barulah baca dengan saya. Jadi itu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan sifat huruf. Dan juga banyak lagi sifat huruf yang lain. Jadi boleh rujuk kepada buku saya ataupun buku-buku yang lain. Cumanya tolong apabila perbahasan yang complicated rujuk kepada guru yang berkelayakan. Takut itulah ada tersalah ajar, maka tersalahlah bacaan, maka takut implikasi pada solat kita. Allahu a'lam. Okey, terima kasih. Dr. Azizul, apa pula yang dimaksudkan dengan tebal nipisnya huruf dalam Al-Quran? Mungkin doktor boleh jelaskan sedikit? Okey, baik. Dia masalah tebal bunyi huruf, nipis bunyi huruf ni, dia sebenarnya juga adalah satu bentuk yang kita tak boleh nampak secara fizikal kerana ia berkait dengan bunyi. Dia berkait dengan bunyi. Cuma dari segi teknikal, bunyi ni sudah tentu tidak terhasil melalui ada perkara-perkara yang dilibatkan ketika mana kita nak menyebut sesuatu huruf tadi dari sudut teknikalnya. Contohlah kita kata macam buku ni, oh tebal buku ni. Buku ni kita boleh kata tebal kerana kita nampak secara fizikalnya muka surat ni mungkin 1000 muka surat. So dalam tafsiran kita bahawa buku ini tebal. Ada 2-3 page kita kata oh nipis buku ni. Senang yang tu. Tapi bila melibatkan bacaan Al-Quran, kita nak kata oh bacaan ni kurang tebal ni. Sirata kurang tebal ni. Jadi apa indikator yang digunakan untuk mengatakan bahawa bacaan tersebut tidak tebal dan bacaan tersebut nipis? Inilah perlunya saya katakan kembali kita kepada guru. Itu yang mustahak, paling mustahak. So saya sarankan sangat-sangat kepada kita lah yang kita katakan bahawa kita ini umat Nabi, sayang pada Nabi, dan kita dah buat sambutan dan sebagainya kelahiran Nabi SAW. Tapi dalam bab yang paling asas kita kata dalam bab membaca Al-Quran ini pun mungkin banyak lagi berlaku kesilapan-kesilapan. Khususnya dalam bab nak menebalkan bunyi dan menipiskan bunyi. So secara ringkas saya boleh kongsikan di sini berdasarkan pengalaman yang saya buat dengan pelajar-pelajar macam mana nak terang kat dia orang apa itu tebal, apa itu nipis. Yang pertama sekali tebal nipis ia adalah bunyi. Dibunyi. So bila bunyi sudah tentu walaupun ia tidak boleh dilihat dengan mata kasar tapi kita boleh bezakan melalui pendengaran kita. Kan? Contoh kalau saya kata po. Semua orang kata okey bunyi dia agak kuat. Maksudnya kalau kita tidak guna istilah tebal. Tapi kalau saya sebut ta, kata bunyi dia agak ringan. Kan contoh. Jadi secara umum sebenarnya kita boleh bezakan pun dah tebal dan nipis tu tadi. Okey, secara umum. Cuma dari segi teknikal ulama dihuraikan bagaimana kejadian bunyi tebal itu berlaku. Dan bagaimana kejadian bunyi nipis itu berlaku. So kalau bunyi tebal ini dia melibatkan beberapa teknikal yang mana antara anggota-anggota lidah. Itu menariknya Quran ni sebenarnya dia adalah gabungan daripada ilmu kedoktoran. Di mana siapa yang mula-mula sekali buat kita katakan yang gambar tekogok ni. Nah, orang apa? Dalam istilah sainsnya rangka ni kan, rangka mulut, tengkorak ni apa panggil? Saya lupa dah. Tengkorak lah senang. Dia sebenarnya adalah gabungan. Ibn Sina ni kita tahu seorang tokoh yang sangat masyhur dalam bidang perubatan. Beliau lah orang pertama yang buat bedah siasat terhadap anggota mulut kita. Dia orang pertama. Dan kemudian ilmu yang dia dapat ini dikembangkan oleh ulama-ulama dalam bidang suara, fonetik. Dan kemudian diambil peranannya ilmu ini oleh ulama-ulama tajwid. Dan alhamdulillah dengan gabungan tiga
bidang sarjana yang ada dalam dunia Islam, maka terhasillah satu ilmu yang sangat, saya rasa sangat strong lah, sangat kuat. Sebab tu kita boleh hurai, Dr. Anis sebut, oh ni naik situ bahagian lidah. Kalau tidak ada golongan doktor yang boleh menghuraikan perkara tu, kami memang tak dapat apa-apa lah. Sebab tu dia sangat berkait, integrit antara ilmu tu memang sangat dekat. Baik, berbalik kepada nipis tebal tadi. So nipis ni, dia mudah cerita, bila kita sebut sesuatu huruf yang memang perlu dinipiskan bunyi dia, keadaan lidah kita dalam keadaan mendatar. Ambillah mana-mana contoh huruf yang kita nak buat. Contohnya kita ambil lafaz bismillah yang selalu kita baca. Umpamanya. B, kita sebut B. Lidah kita dalam keadaan mendatar. Dia tidak menaik sikit. B. Biasa je lidah kita. Itu dari segi teknikal lidah. Tapi bila dia melibatkan huruf yang tebal, contohnya kita ambil huruf sad. Apa akan jadi pada anggota lidah kita? Si. Perasan ataupun tidak, wallahu alam, tapi secara nature-nya itulah yang akan berlaku bila mana kita sebut huruf-huruf ini. Sirata, bila ta, sad, ra dan sebagainya, maka terangkatlah bahagian pangkal lidah kita dan pada sebahagian huruf seperti sad, ta, za, da dan sebagainya itu, dia akan melibatkan bahagian tengah lidah yang menyebabkan bahagian lidah kita dia akan melengkung. Ini kita boleh nampak lah kan. Bahagian lidah kita dia akan jadi melengkung dan dia akan menutup hampir keseluruhan ruang udara yang ada dalam rongga mulut kita. So bila tekanan udara dia tak boleh keluar dengan cara yang mudah, maka di situlah berlakunya tekanan pada suara. Dan tekanan suara ini macam kita, contohnya kita duduk di masjid. Kan, kita duduk di masjid, di bawah kubah tu. Contoh kan. Bila kita bercakap, ada tak gema suara yang berlaku? Ada kan gema suara? Itu kita kata analogi yang mudah untuk kita faham. Bagaimana suara ni bila dia diangkat, diarahkan ke atas, bila sampai ke kemuncaknya, dia akan lantung balik suara itu turun. Dan itulah yang sebenarnya yang terhasil daripada suara yang akhirnya jadilah yang kita tafsirkan dia sebagai suara yang tepat. Ini dari segi teknikal dia. Sebab udara dia tak boleh nak keluar secara mudah. Dia berlaku tekanan yang kuat di situ. So dia lalu pada ruang yang sempit. So bila lalu pada ruang yang sempit oleh kerana tolakan yang kuat berlaku daripada bahagian paru-paru kita ni, udara yang kita tolak dari itu, maka di situlah berlakunya suara yang menebal. Berlakulah pada huruf-huruf yang terlibat tadilah. Dan begitu juga sebaliknya kalau berlaku pada huruf-huruf yang nipis, bahagian pangkal lidah kita menurun, bahagian tengah lidah kita menurun, akhirnya udara yang ditolak daripada paru-paru ini, dia akan lalu dengan mudah, selesa, tenang, tanpa ada tekanan, maka huruf yang keluar juga adalah huruf yang secara bunyinya nipis, ringan dan sebagainya. Itu dari segi teknikal dia lah. Ini kajian-kajian ini dibuat oleh ulama-ulama bukan sekadar dalam bidang tajwid, dalam bidang Quran, tapi dibuat oleh ulama-ulama sebelum itu lagi, sebagaimana yang saya sebut tadi, geng-geng Ibn Sina tadi dan beberapa antaranya Al-Qaijati. Ini kita katakan scholar dalam bidang kedokteran. Kemudian diambil alih oleh golongan-golongan yang dalam bidang fonetik seperti Al-Imam Musibawai, Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, Ibn Jinni, Al-Akhfash. Ini semua kita kata golongan-golongan bahasa yang mengkaji bidang bahasa. Kemudian diserasikan bunyi-bunyi ini dengan bunyi Quran oleh ulama-ulama tajwid. Maka akhirnya jadilah huraian-huraian yang kita boleh lihat dalam banyak buku tajwid hari ini. Jadi mungkin secara ringkasnya begitulah. Tapi apapun praktikalnya kita kena menghadap guru lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Okey. Kita jemput Dr. Anis memberikan sikit kesimpulan lah untuk. Okey, baik. Secara kesimpulannya dengan waktu yang ada ni, beberapa perkara yang saya boleh simpulkan. Sebenarnya ruang dan peluang untuk kita belajar tajwid tu, belajar Quran tu banyak. Okey, jadi waktu yang ada jangan kita sia-siakanlah. Sebab ia berbeza, faktor umum mempengaruhi peranan dalam dia mengimprovekan bacaan. Sebab dalam kalangan pelajar, ada pelajar yang pertengahan mengaji contohnya mudah. Maknanya bila kita tegur, 2 hari dah boleh baiki, cantik. Tapi kalau yang veteran, let's say yang dah pencen apa semua, sebut huruf dot, huruf to, jadi itu kadang-kadang makan 5-6 bulan bahkan setahun baru mereka boleh improve.
Jadi masa yang ada, ruang yang ada, peluang yang ada, para pelajar maupun staff cuba improvekan bacaan kita, upgrade bacaan kita di mana-mana television dan sebagainya. Jadi teknologi tersebut mampu memberi input kepada kita, namun sekali lagi saya tegaskan ia perlu kepada verify guru yang berkelayakan, dinamakan sebagai talaqi dan musyafahah. Itu sahaja rumusan daripada saya, wallahu a'lam. Dr. Azizul ingin buat kesimpulan sepatah dua kata. Okey, baik. Pertama sekali saya nak mengucap terima kasih lah. Saya belum ucap terima kasih pada pihak Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah UMT ni yang mengajukan program pada hari ini dan mengambil sampel buku ini. Yang saya kira dia sangat asing lah dari UMT ni sebab itu bukan dia punya core businessnya. Kan? Kalau di Uniza tu mungkin. Tapi di UMT ni dia lebih kepada sains marine dan sebagainya lah. Tapi buku ni diangkat lah untuk dijadikan satu wacana pada hari ini. So saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak PSNZ yang sudi pilih buku ni lah. Yang kedua, saya nak akhiri kesimpulan saya ni pada dua cerita. Dua cerita lah. Yang mungkin kita ambil sebagai satu semangat ataupun mungkin motivasi lah pada kita. Ada satu cerita yang saya nak kongsikan kepada saudara-saudari sekalian. Saya sekarang ni di radio, saya ada slot di radio Terengganu. Kan contoh. So setiap kali saya mengajar, ada seorang pendengar setia. Saya pun baru dimaklumkan lah oleh DJ yang bertugas. Dia kata ada seorang ni Ustaz, Cina, non-Muslim, yang tidak pernah miss untuk ikut program Ustaz. Saya kata biar betul. Dia kata betul. Nama dia sekian-sekian, saya lupa nama apa, Chinese lah. Dan dia bukan menetap di Malaysia, tapi dia orang Malaysia, tapi bukan menetap di Malaysia dan sekarang menetap di New Zealand. So bayangkan program saya pukul 6 petang waktu Malaysia dan waktu New Zealand. Memang ada jarak masa yang berbeza lah. Mungkin di sana mungkin malam lah, sebelah malam, pukul 10 ataupun mungkin pukul 11 malam. Lebih kurang saya tak tahulah jarak beza masa itu. Tapi dia beritahu begitu, setiap slot Ustaz dia ada dan pernah sekali kami tanya dia, boleh tak baca Quran? Dia kata boleh. Cina, non-Muslim, boleh baca Quran dan bacaan Al-Qurannya jauh lebih baik daripada segelintir masyarakat Islam kita, Melayu kita. Tapi belum dapat hidayah lagi lah orang kata. Tapi dia setiap kali slot saya dia ikut. Dan bukan sahaja slot saja, tapi slot agama-agama yang ada di Terengganu FM itu. Setiap hari dia ikut. Dan dia boleh berbahasa Arab. Dia boleh berbahasa Arab. Dia belajar juga melalui radio, dengar saya. Quran dia dengar saya mengajar, saya baca dan sebagainya, dia ikut. Dan Alhamdulillah dia boleh. Dan kita doakanlah mudah-mudahan. Dengan asbab itu dia dapat masuk Islam lah. Mudah-mudahan gitu. Tapi nak bagi tahu bahawa inilah motivasi yang ada pada orang yang sebenarnya tak ada kaitan pun dengan agama kita. Tapi dia punya minat dia punya cara dia mendalami tentang agama itu sangat luar biasa pada saya. Jadi mungkin kita boleh jadi contoh. Kalau itu yang berlaku pada orang yang non-Muslim, maka sepatutnya yang kita buat selaku Muslim lebih jauh daripada itu yang kita kena buat. Itu satu. Yang kedua, ceritanya ialah salah seorang daripada pelajar saya. Dan dia ni Datin lah, kita kata Datin lah. Saya tak ada sebutlah nama dia siapa, di Terengganu. First time dia minta saya mengajar di rumah. Saya kata prinsip saya tidak akan mengajar di rumah orang. Kalau nak mengajar, mari rumah saya ataupun mari kat tempat pusat pengajian saya. Itu prinsip saya. Tapi dia merayu, nangis dan sebagainya, minta saya pergi ke rumah dia untuk mengajar Quran dengan sebab-sebab yang sangat konkret lah. So saya bila tengok sebab itu, saya rasa sangat sedih jugalah sebab dia ada kesihatan, masalah kesihatan dan sebagainya. So saya kata okeylah, kalau sebab ini saya boleh pergi. Dan inilah yang pertama dan yang terakhir saya pergi rumah orang. Saya tak pergi rumah orang kata. Itu memang saya pegang, prinsip saya pegang. So bila saya mengajar dia sangat rajin, sangat committed dengan kelas dan sebagainya. Memang dia baca Quran dan sebagainya. Dan hari pertama dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak belajar Quran dengan Ustaz sebab saya dulu 20 tahun saya tidak sembahyang.
Saya jahil, saya lara, saya sangat terkesan dengan didikan barat yang diberikan oleh ibu dan ayah saya. Saya belajar di luar negara lah, dia kata. Ikut pun suami pun sama juga. Suami pun tak semayang juga 20 tahun. Bukan 1, 2 tahun, 20 tahun. Tapi bila dah anak-anak besar dan sebagainya ni, marilah rasa yang sangat tidak tenteram dalam diri dia. Sehingga dia merasakan bahawa apa yang dah dia buat 20 tahun yang lampau itu tak mampu untuk dia cover balik. Dia tanya saya kata tak apa, yang penting sekarang ni kita dah ada rasa insaf. So saya kata cuba baca Quran dan konsisten walaupun sedikit. Hari demi hari, bulan demi bulan, saya mengajar hampir 10 tahun saya mengajar dia sampai sekarang. Dia bagi tahu saya yang terbaru, saya tanya dia, saya suka tanya nak tengok perkembangan dia. Saya tanya, macam mana dah bacaan Al-Quran? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, setiap hari saya mampu baca 10 juzuk Al-Quran. Orang biasa, bukan background Islamic study dan sebagainya, bukan. 10 juzuk sehari. Saya tersandar, saya kata, dalam hati, kalau aku ni, 10 juzuk sehari, dia boleh baca Quran. Subhanallah. Dan konsisten setiap hari. Dia kata saya akan duduk di atas meja ni selepas subuh dan saya akan berhenti sembahyang duha sekejap. Saya sambung balik sampai solat zuhur. Rumah dia tak apalah, ada bibik dan sebagainya kan. Okeylah kalau rumah kita tak makanlah awak dia. Tapi nak bagi tahu, dia guna kesempatan itu untuk dia cover balik apa yang dah terluput 20 tahun yang lampau. 10 tahun. Dan yang sangat menakjubkan, dia cerita kat saya, dia tahajud setiap malam. Dan dalam tahajud, dia baca 1 rakaat, 1 juzuk Al-Quran. Tengok Quran lah, dia bukan hafal Quran, tapi dia beli. Dia, masa nak beli Quran tu, dia nak minta nasihat saya, Ustaz nak beli Quran mana ni? Saya kata, ambil Hafsah ni, ada stand ni. So dia baca 1 juzuk, 1 rakaat. Saya kata, Allahu Akbar. Saya sendiri pun jarang sangat buat 1 juzuk 1 rakaat ni. Biru tapak kaki kata. Tapi dia boleh buat begitu. Umur dia bukan muda. Umur pencen. Dia kata, biarlah Ustaz, saya rasa saya dah terlalu banyak lara. Biarlah saya mati dalam keadaan macam ni. Seluruh dunia saya dah menjelajah. Tapi biarlah akhir kehidupan saya ni, saya nak begini je. Biarlah. Duit-duit habis. Dia infakkan. Orang kata tidak pernah berkira. Tidak ada tersisa gaji dia setiap bulan. Ini bagi tahu ke saya. Pencen yang dia dapat sebulan tu habis gitu je. Dan baru ni dia ada duit hampir 1 juta. Dia tanya saya, Ustaz, nak buat apa dengan duit ni? Saya dalam hati bagi saya lah. 1 juta, hampir 1 juta dia. Saya kata ginilah, infakkan duit ni. Dia kata saya nak infak kepada siapa? Anak yatim, orang susah dekat rumah saya ni. Alhamdulillah memang saya dah bagi dah semua setiap bulan secara konsisten. Ni ada lagi duit lebih ni. Hampir 1 juta. Saya kata infak lah. Saya pun tak tahulah. Saya tidak ada idea lah. Buatlah masjid ke apa. Saya sebut itulah secara rawak. Beberapa bulan selepas daripada itu, dia tunjuk gambar pada saya. Dia kata, Ustaz, ini masjid yang saya buat dekat Lombok. Saya hantar duit 1 juta ni, hampir 1 juta ni buat siap lah dia kata. Untuk kegunaan madrasah di sana. Jadi nak cerita bagaimana orang, kita tak cerita tentang masa lampau. Kita cerita tentang bagaimana di akhir-akhir kehidupan dia itu, perubahan yang berlaku sangat drastik dan saya sendiri kadang-kadang rasa malu dengan diri saya. Yang dia panggil ustaz, tapi kadang-kadang kalau kita compare dengan apa yang dia sebut, jauh lebih banyak dia buat berbanding kita. Jadi tak apalah, at least sebagaimana Allah Ta'ala sebut, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu mengikut kadar kemampuan kamu. Maka kita ambil cerita-cerita yang begini sebagai inspirasi untuk kita motivasikan diri dan ahli keluarga kita supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi puncanya adalah daripada mana? Al-Quran yang menyebabkan dia berubah. Jadi itulah sedikit cerita saya dan minta maaflah kalau ada tersalah silap dan sebagainya atas program hari ini. Ada ruang masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Azizul. Kisah yang sangat memberi inspirasi pada kita.
permulaan kita, tapi di mana perakhiran kita bagaimana kan. Jadi jika daripada kisah Dr. Azizul tadi, Muslim boleh berminat untuk mempelajari tajwid Al-Quran, why not kita untuk kita bacaan online dan juga bacaan Al-Quran kita. Okey, sebagai penerbit, saya ingin mempromosilah buku ni boleh didapati di luar auditorium ni dengan harga hari ni special RM1. Boleh dapati dan boleh dapatkan tanda tangan daripada pengarang lah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.